Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-idham. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا تقبلا. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي خلة حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم قامت بها ولم الله العظيم أن تصلي على محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بكل عظمة الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا بذاته من جميع في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. 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 صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi yang berusaha pengurusi masjid serta timbalan kursi dan juga pegawai ahli jawatan kuasa masjid yang dimuliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini. Dengan izin Allah SWT maka kita dapat sama-sama hadir
mengimarahkan masjid ini dengan salat berjamaah dan diikuti dengan majlis ilmu sebagai santapan rohani bagi kita. Semoga iman kita menjadi kuat, menjadi tebal, dan amal-amal kita bertambah. Masa yang sama juga dosa-dosa kita diampuni dan kita dirahmati oleh Allah SWT. Dan yang paling bagus lagi ialah kita berada dalam majlis ilmu ni didoakan seluruh makhluk Allah SWT, sama ada di langit dan bumi dan ikan-ikan di laut, dapat doa malaikat, insyaAllah. Sebagai mukaddimah, sebelum kita baca kitab, saya nak baca satu khutbah. Ini pun saya pernah baca di Masjid Luqman. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir Syaban. Itu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menyambut Ramadan. Okay, kita baca hadis ni, hadis sahih ni. Semoga dengan keberkatan hadis ini maka kita akan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk kita menghidupkan Ramadan al-Mubarak dengan amal-amal soleh, yang mana Nabi SAW menyatakan bulan Ramadan adalah bulan Quran, bulan sedekah, bulan solat sunat tarawih. Banyaklah kelebihan-kelebihan di dalamnya, insyaAllah. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Syaban, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, kita bacalah sebagai ambil keberkatan, yang mana kita dapat ijazah dan sanad daripada syekh kita. Ya ayyuhan nasu qad adhallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwu'a, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu, wa huwa syahru sabr, was sabru sawabuhul jannah, wa syahrul muwasah, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, man fattara fihi sha'ima kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatin minan nar, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha as-sawaba man fattara shaima ala tamrah aw ala syarbati ma aw madqati laban, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, man khaffafa an mamlukihi fi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar, wastakthiru fihi min arba'i khisal, khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina'a bikum anhuma, fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa astaghfirunah, wa ammal khoslatani allatani la ghina'a bikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar, wa man saqa sha'iman saqahu Allahu min haudi
syarbatan la yazma'u hatta yadkhulul jannah. Okey. Ni hadis dia panjang, hadis sahih riwayat daripada Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, berkata Al-Muziri, Al-Hafiz Al-Muziri. Baik, apa maksud dia tuan-tuan? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah dinaungi oleh bulan yang mulia dan berkah. Itu bulan Ramadan. Sebab tu setengah ulama menganjurkan kita sujud syukur apabila kita masuk bulan Ramadan. Kerana barakahnya bulan Ramadan, kita, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Syukur pada Allah. Ini satu nikmat yang besar. Bulan yang terdapat padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, iaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, dalilnya surah Al-Qadar kita baca tu kan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapat pada malam terakhir, malam ganjil itu, malam tu malam Qadar, kita beribadat seumpama kita beribadat 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Mana nak dapat tuan-tuan? Bulan Ramadan ni. Baik. Bulan yang Allah Subhanahu taala jadikan padanya adalah wajib, itu wajib puasa. Dalilnya surah Al-Baqarah kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil ayat firman Allah Subhanahu taala mewajibkan kita berpuasa. Dengan berpuasa itu kita mendapat takwa, la'allakum tattaqun. Dan bangun pada malamnya adalah sunat. Mana menghidupkan malam Qadar itu, malam-malam itu sunat. Antaranya sunat tarawih lah. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT pada bulan tersebut dengan satu kebaikan, seolah-olah dia melaksanakan kefarduan pada bulan yang lain. Buat kebaikan, satu kebaikan, buat sunat contohnya, dapat pahala fardu. Barang siapa yang melaksanakan satu kefarduan pada bulan Ramadan, seolah-olah dia menunaikan 70 kefarduan pada bulan-bulan yang lain. Maknanya solat fardu subuh, kalau contohnya ni pagi ni solat fardu subuh bulan Ramadan, seumpama 70 kali solat fardu subuh di luar Ramadan. Tu tengok hebat tu bulan Ramadan, mulianya bulan Ramadan. Ia adalah bulan kesabaran, kata Nabi, dan sabar balasannya ialah syurga. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar apa dia? Sabar dalam melakukan taat pada Allah, terutamanya puasa lah. Dan Nabi sebut balasan sabar itu ialah syurga. Ia juga adalah bulan kelapangan dan bulan ditambah rezeki orang mukmin. Memang tambah rezeki mukmin, bersedekahnya lipat ganda, macamlah lagi. Barang siapa yang menjamu orang yang berbuka puasa pada bulan tersebut, maka baginya keampunan bagi dosanya. Kita jamu orang puasa, kita jamu orang berbuka puasa, maka kata Nabi, dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, pembebasan daripada neraka, dan pahalanya seperti pahala orang-orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangkan sedikit pun. Bermaknanya 3 dapat. Kita buat makanan, kita beli ke, tak kira lah, kita jamu orang makan berpuasa, maka dapat 3. Dosa kita diampuni, pembebasan dari neraka, dan dosa dan pahala orang yang berpuasa itu, dia berbuka puasa dengan makanan yang kita bagi itu, pahala tu Allah bagi kat kita, pahala orang berpuasa tadi tu, dan pahala orang tu tak kurang sedikit pun. Bermakna berlipat-lipat ganda lagi lah. Kalau orang perempuan uzur, dia bagi orang makan, orang berpuasa, sama juga dia dapat pahala orang berpuasa tersebut. Masya Allah. Ini hebat ni bulan Ramadan. Baik. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami yang mempunyai sesuatu untuk dihidangkan kepada orang berpuasa, berbuka. Maknanya mengadu orang miskin. Kami tak ada apa nak bagi orang puasa, bagi makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT memberikan pahala ini kepada sesiapa yang memberikan orang yang berbuka puasa walaupun dengan sebiji tamar atau minuman atau seteguk susu. Bermakna Nabi kata kalau susah tak payah sedekah dak. Nabi suruh guru, Nabi nak galakkan juga bersedekah walaupun dengan sebiji tamar. Sudah memadai dengan hampunnya dosa kita, pembebasan dan neraka walaupun dengan sebiji tamar.
Maka Nabi nak suruh bersedekah juga bulan Ramadan. Okay? Ia juga adalah bulan yang mana awalnya ialah rahmat. Bulan Ramadan ni awalnya rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan akhirnya adalah kemerdekaan, pembebasan dari api neraka. Barang siapa yang meringankan beban kerja pekerja yang dimilikinya pada bulan ini, nescaya Allah SWT mengampunkan dosa-dosanya dan membebaskannya dari neraka. Ni bagi majikan lah. Majikan ni ada kerja. Dengan memuliakan bulan Ramadan ni, dia ringankan pekerja dia, maka dia diampun dosa dia dan Allah bebaskan dia dari neraka. Perbanyakkanlah pada bulan ini dengan 4 perkara, kata Nabi. 2 perkara menyebabkan kamu meredai Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi yang kamu perlukannya. Apa dia? 2 perkara yang menyebabkan kamu meredai Tuhan kamu ialah asyhadu an la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kamu memohon keampunan kepadanya, astaghfirullah. Jadi ini Nabi syurkan bulan Ramadan ni banyakkan la ilaha illallah dan mengucapkan istighfar, astaghfirullah, menyebabkan kita redha pada Allah, Allah redha pada kita. 2. Dan 2 perkara lagi yang kamu berhajat kepada Allah, iaitu kamu memohon Allah Subhanahu taala syurga dan berlindung dengannya dari neraka. Sebab itulah Nabi suruh kita banyak baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu bacaan doa yang Nabi suruh baca doa banyak-banyak di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, nescaya Allah memberikan minum dari telaga saya dengan minuman yang tidak mendatangkan rasa dahaga selepas itu, sehingga dia memasuki syurga. Telaga Kausar. Berkata Al-Hafiz Al-Muziri, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Ini dikeluarkan oleh daripada kitab Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyayyat Al-Makki radhiyallahu anhu, dalam kitab Is'af Ahlul Imam bi Wazaif Syahrul Ramadan, halaman 82-83. Jadi ini antaranya kandungan khutbah yang mengingatkan kita bersama supaya memuliakan Ramadan dengan amalan-amalan tersebut. Banyak lagi lah kalau nak sebut dalam hadis lain. Bulan Ramadan, bulan Quran, maka ra'ilkanlah kita Ramadan kita dengan baca Quran, pagi, petang, siang, malam baca Quran, lepas khatam baca lagi, lepas khatam baca lagi. Maknanya ini, kata Nabi, antara yang perlu kita raikan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang mana nuzul Quran, nuzul Quran, maka kita selayaknya meraihkan Ramadan ni, sahabat kita ni yang datang ni, dengan membaca Al-Quran salah satunya, ya, insyaAllah. Ni photostat lah, saya tinggal satu lah, photostat saya ada yang originalnya. Okay, photostat bagi kat kita. Baik, kita sambung pada muka surat double X VI, pada tajuk atas tu. Atas tu kita asalnya, kandungan kita atas, asal tu atas tu. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita berhenti mana itu, dan selawat dan salam atas keduanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Kita berhenti situ, kita sambung ni. Kerana rahmat yang bersabda, ia ertinya bahwasanya Allah SWT tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala isi hati kamu, segala hati kamu. Kita sambung situ hari ni, sikit ya, tapi dia punya footnote tu, nota kaki di bawah tu panjang. Okey, baik, kita tengok nota kaki. Dia kata kepada sekalian alam tu. Nota kaki dia ada 14. Apa katanya? Ni syarahan daripada tuan guru kita lah, Tok Mahathir.
Imam Ar-Rafi'i berkata, maksud selawat dan salam adalah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan memasyhurkan sebutan baginda dan mengekalkan syariatnya. Ini maksud, salah satu maksud yang mana Allah berselawat kepada Nabi. Ini kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi tu. Jadi Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat, kita selawat. Tapi berbeza. Jadi antaranya Allah berselawat kepada Nabi, itu maksud dia tu. Di akhirat pula baginda diagungkan Allah SWT dengan kurniaan syafaat baginda kepada umatnya. Itulah yang kita disuruh, dianjurkan kita berselawat tu. Banyak kita tengok para ahli ulama, para syekh, para habaib suruh kita berselawat sekurang-kurangnya 10 pagi 10 petang nak dapat syafaat Nabi 100 kali. Ataupun yang kita orang awam ni mengekalkan istiqamah lah sampai mati, iaitu berselawat kepada Nabi 1000 kali. Confirm, Nabi beri jaminan, siapa yang kekal berselawat pada Nabi 1000 kali sehari, maka Nabi kata, akulah yang beri syafaat di akhirat nanti. Dia akan duduk bersamaku. Takkan selawat tak boleh tuan-tuan 1000 kali sehari. Lepas subuh 200 kali, lepas zuhur 200 kali, lepas asar 200 kali, lepas maghrib 200 kali, lepas isyak 200 kali. Kalau nak buat sikit-sikit 200 dah 1000 dah. Itulah bekalan kita tuan-tuan. Itu tanda kita cinta pada Nabi. Itu tanda kita nak masuk syurga, nak dapat syafaat Nabi. Kalau selawat tak boleh juga, tak boleh kata apalah. Baik. Menggandakan pahalanya tu, menggandakan pahalanya dan menzahirkan keutamaannya mengatasi seluruh makhluk yang terdahulu, dan kemudian dengan kedudukan yang terpuji serta menzahirkan keutamaan baginda ke atas seluruh orang yang beriman. Itu Ibid, dalam kitab Ibid muka surat 54. Ni jelas. Baik, tengok tuan-tuan, Allah sendiri yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita tak boleh? Tapi yang sedihnya lah itulah, ada sebahagian kita sebelah sana tu nak buat Maulid Rasul, ada majlis selawat pada Nabi, berzanji marhaban, tak boleh. Asalnya kata Nabi tak buat, kita buat bid'ah, sesat katanya. Na'udzubillahi min zalik. Nampak gaya macam dia nak sekat tu supaya kita ikut sunnah. Sebenarnya dialah yang menyekat sunnah. Apa masalah dalam Maulid Nabi, dalam menyambut Maulid Nabi berselawat? Jadi dia orang menegah kita daripada berselawat. Lepas tu macam mana? Itu ikut sunnah kau, ikut punah tu? Fikir sendirilah tuan-tuan. Geng-geng puak tu dia kira nak serang kita aja. Habis kita punya asatizah, para ustaz-ustaz yang live Facebook dan sebagainya, masuk geng-geng puak tu, condemn, membida'ahkan. Yang paling bahaya lagi kita mensyirikkan dengan mengkafirkan, takfiri, mengkafirkan sesama kita. Na'udzubillahi min zalik. Inilah balak akhir zaman. Okey. Baik, dia kata apa lagi? Beliau juga mengatakan inilah beberapa perkara yang Allah kurniakan kepada baginda. Tu hebat Nabi ni tuan-tuan. Hebat Nabi. Lepas pada Allah siapa lagi? Nabi lah. Nabi kita lah kunci ke syurga. Apa-apa pun semua dengan izin Allah belaka, tetapi Allah menjadikan Nabi kita ni adalah penghulu alam. Penghulu kepada Rasul. Baik. Di akhirat nanti Nabi seorang saja yang memberi syafaat. Dia panggil syafaatul uzma. Baik. Dan kita beruntung tuan-tuan, di akhirat nanti kita dulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu masuk syurga. Habis masuk syurga umat Nabi Muhammad, barulah Allah beri kepada orang lain. Adakah kita nak mengatakan Allah tak adil? Tidak. Allah muliakan orang lain, Nabi lain sama.
Tapi Allah muliakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia penghulu Nabi. Jadi penghulu orang besar orang dululah. Nah kan. Kurniaan-kurniaan ini mempunyai darjat kedudukan. Allah SWT boleh menambahkan lagi darjat ini melalui doa daripada siapa sahaja yang berselawat kepada baginda. Bermakna sini Allah dah muliakan Nabi, dah macam-macam Allah berikan kelebatan pada Nabi. Bermakna kita berselawat, kita berselawat memohon syafaat pada Nabi, kita minta dengan Allah, bukan kita saja-saja minta dengan Nabi, kita minta dengan Allah, bertawassul dan sebagainya kepada Nabi. Apa masalahnya? Jadi inilah antaranya menyebabkan kita ni Allah redha kita, Nabi redha kita. Ini menyebabkan kita dapat masuk syurga. Ya, banyakkan selawat kepada Nabi. Baik. Itu huraian pada sekalian alam. Baik. Kerana rahmat. Kerana rahmat. Rahmat apa ni? Rahmat Nabi tu. Dia hurai kat nombor 15 di bawah. Apa maksud tu? Rahmat ni apa dia? Ia merujuk kepada firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Geng-geng pun tu tak baca ke ni ayat ni? Ni surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya juzuk yang ke-21, surah yang ke-21 ayat 107. Inilah dalil bahawa Nabi kita itu membawa rahmat sekalian alam. Bila sebut membawa rahmat sekalian alam, maknanya ini title siapa bagi ni tuan-tuan? Ini Allah yang bagi. Bermakna kita berselawat, buatlah segala apa perkara yang kita menyebabkan kita cinta kepada Nabi, maka kita akan mendapat rahmat. Ini maksud dia. Dan tiadalah kami, kata Allah, mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Rahmat ni rahmat ni makna rahmat ni macam-macam lah, kebaikan, mencurah-curah rahmat, kebaikan ke macam-macam. Kalau nak sebut buat rahmat ni tuan-tuan ni ke sekalian alam, untuk alam ini, untuk langit bumi, sungai, pokok-pokok, binatang, semua sekali mendapat rahmat. Nak tambah-tambah kita umat Nabi SAW. Baik ya? Baik. Yang bersabda ia, yang bersabda ia siapa dia? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya Allah SWT tiada menilik ia kepada rupa parah kamu, dan tetapi menilik ia Allah kepada segala hati kamu. Dalam masa itu Nabi bersabda bagi kita semua, iaitu apa maksud hadis ini? Ia adalah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tu. Okey. Dan atas, dan atas. Dia sambung situ tu. Kalau kita salah baca jadi pening ni, dia nota kaki bawah banyak tu. Tu bersabda ia tu, mana sambung tu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Tu sambung nota kaki 17 tu. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa paras dan badan kamu, tetapi dia melihat hati-hati kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hak tu maksud hadis tu. Nabi beringat kat kita apa dia tu? Maknanya Allah tak lihat rupa parah kita, cantik macam mana kau, pakaian kita, kau badan kita. Ya Allah lihat hati kita. Allah lihat hati. Sebab apa? Hati ni tepat tilik pandangan Allah SWT. Hati kita ini adalah sebagai raja. Maknanya kalau pada zahir itu baik, maka hasilnya daripada hatilah. Hatilah segala-galanya kan. Baik. Dan atas sekalian keluarganya, sama tu. Berselawat tu, atas sekalian keluarganya tu siapa tu? Mengikut Imam Asy-Syafi'i,
rahimahullahu ta'ala, keluarga Nabi adalah mereka yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, ni di dalam kitab Nailur Raja, muka surat 56. Ini rujukan kita punya tuan guru kita, rujuk kitab Nailur Raja. Saya pun tak baca kitab ni. Dia rujuk situ. Nak cerita ni tentang keluarga baginda tu, maknanya Ahlul Bait tu. Ni sebahagian maksudnya keluarga tu. Keluarga tu adalah keluarga Nabi tu. Maksud keluarga di sini mereka yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tapi sedih tuan-tuan, sedih. Ada sahabat-sahabat kita yang belah sana tu mengatakan bapak Nabi, mak Nabi duduk dalam neraka. Allahu Akbar. Dia tak faham, dia tak faham tentang ahlul fitrah. Apa? Fitrah. Golongan fatrah yang mana tidak diwajibkan ketika itu solat dan sebagainya. Kalau menghina macam tu bermakna sekaliguslah menghina Allah. Seolah Allah tu tak cerdik lah. Seolah Allah tak cerdik lah tuan-tuan. Lahirkan Nabi ni, Nabi kita ni hasil daripada mak bapak yang mana ahli neraka. Boleh pakai tak? Na'udzubillahi min zalik. Ini satu tuduhan dan fitnah yang besar kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Minta jauhlah macam ni. Kerana mak bapak Nabi ahlul fatrah, yang bebas daripada, yang tidak merdeka, yang tidak diwajibkan kepada solat ketika itu. Baik. Dan sahabatnya, sahabatnya dihurai di bawah tu. Sahabatnya siapa dia tu? Sahabatnya tu sahabat Nabi lah. Siapa sahabat Nabi? Tadi sebut keluarga baginda, ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi dikata di sini ialah yang hidup sezaman dengan Nabi SAW di bumi, yang mana pernah melihat baginda, beriman dengan nyonya Nabi tu, dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini dikatakan sahabat. Juga dalam kitab Nailur Raja, muka surat 56. Ada juga dalam kalangan para sahabat yang hidup sezaman dengan baginda dan beriman dengannya tetapi tidak melihatnya. Tu masuk juga sahabat. Mana hidup sezaman dengan Nabi tapi dan beriman dengan Nabi tetapi tidak melihatnya. Ni pun masuk. Mereka dipanggil apa? Dia dipanggil al-mukhadramun. Al-mukhadramun. Ada hidup zaman Nabi tapi tak tengah lihat Nabi, tak pernah jumpa Nabi. Dia panggil al-mukhadramun. Antara mereka itu ialah siapa dia? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni 37 Hijrah. Ini yang saya sebut. Dan lagi sahabat yang paling afdal. Dalam sahabat tu ada lagi sahabat yang paling afdal. Adalah 10 orang. 10 orang yang dijamin masuk syurga. Hak ni, hak jamin masuk syurga ni hak Nabi sebut. Hak tak sebut tu bukan maknanya hak tak sebut tak masuk. Maknanya hak ni sebut, hak Nabi sebut ni. Ni kita kena ingat ni tuan-tuan. 10 orang sahabat Nabi yang Nabi sebut, yang banyak kalangan sahabat tu yang paling afdal, yang utama. Dan Nabi sebut 10 ni ialah orangnya dijamin masuk syurga. Jaminan Nabi, jaminan Allah. Iaitu yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar 13 Hijrah. Yang kedua Sayyidina Umar 23 Hijrah. Yang ketiga Sayyidina Utsman 35 Hijrah. Yang keempat Sayyidina Ali 40 Hijrah. Dia punya tahu tu. Yang kelima Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas 55 Hijrah. 6 Sayyidina Sa'id bin Zaid 51 Hijrah. 7 Sayyidina Talhah bin Ubaidillah 36 Hijrah. 8 Sayyidina Zubair bin Al-Awwam 36 Hijrah. 9 Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah bin Jarrah
Sayyidina Abdurrahman bin Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah 18 Hijrah, dan yang 10 sahabat Nabi yang 10 Nabi sebut ni Sayyidina Abdurrahman bin Auf 32 Hijrah radhiyallahu anhum ajma'in. Boleh rujuk dalam kitab Kasyifah As-Saja muka surat 13. Ini Nabi sebut ni. Nabi sebut. Inilah 10 ni yang kita dengar-dengar ustaz-ustaz duk ceramah ni, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Inilah dia. Ingat no? Ni yang utama lah. Hak lain ada masuk syurga, hak dapat radhiyallahu anhu, tapi hak Nabi sebut satu-satu ni lah yang afdal. Orang yang bersama atau bertemu dengan para nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil hawariyun. Hawariyun. Ini orang yang bersama atau pernah bertemu dengan para nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil golongan hawariyun. Ini dalam kitab Ibid Ini hawariyun. Baik. Sambung lagi yang sambung lagi, yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Ini kita asal, ini kita asal. Penawar bagi hati. Kalau kita baca kitab penawar bagi hati, itulah dia punya matan dia. Apa maksud tu? Membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Maksud kecelaan tu nota kaki di bawah tu. Apa tu? Nombor 20 nota kaki tu. Dalam ilmu tasawuf marhalah yakni tahap atau proses ini dipanggil takhalli. Takhalli atau takhalliyun. Takhalli. Apa ni? Yang bermaksud mengosongkan diri daripada sifat-sifat tercela, yakni mazmumah. Ni sifat mazmumah. Okey. Batulah sahabat Nabi dapat title radhiyallahu anhu, bersih hati dia. Kita pun nak jadi macam ni lah tuan-tuan. Ni kita belajar ni nak jadi macam tu lah. Tapi tak boleh lah nak jadi macam Nabi para sahabat tu. Yang mereka lagi hebat. Kita ni nak belajar macam tu lah. Maka mengapa mereka macam tu? Maka mereka mengosongkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Ni tak tahu pala cerita apa, duk buat fitnah, duk tahu mana Allah, duk buat fitnah, tak tahu pala cerita, suka menghukumkan orang dan sebagainya. Seumpama ni lah contohnya, pelakon buat salah, dia salah baca skrip dan sebagainya, akhirnya orang menyalahkan penerbit. Contoh macam itulah. Kan sama jugalah kalau masjid ni ada silap apa semua, jemaah ke, tak kira lah masjid ada silap, akhirnya siapa yang kena? Pengusi yang kena. Contoh gitulah tuan-tuan, kias situ. Tanpa mengusul periksa apa semua, akhirnya kadang-kadang pengusi tak tahu apa pun orang menyalahkan pengusi contohnya. Ini bahaya. Baik, ini bab hati ni. Dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat terpuji. Ya, kita lah. Kita berhenti situ. Kita berhenti situ, kita hurai sikit. Masa dah cukup. Mana sifat kepujian tu apa? Dalam istilah ilmu tasawuf ialah dipanggil tahalli. Beza ni. Takhalli tu sifat yang terkeji, iaitu sifat mazmumah. Tahalli yang bermaksud menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, dia panggil mahmudah, sifat terpuji. Tu huraian di situ. Faedah bara'ah al-istihlal di awal penulisan, kandungan dalam perenggan pertama, kedua dan ketiga dalam muqaddimah Syekh Abdul Muttalib Al-Mandili. Syekh kitab Penawar Bagi Hati ni. Dia kata disebut dengan bara'ah al-istihlal, dikatakan bara'atul istihlal, iaitu dengan membaca ketiga-tiganya pembaca akan faham tujuan pengarang kitab menulis kitabnya. Dalam kitab ini pengarang ingin membicarakan tentang hati yang ia merujuk kepada ilmu tasawuf. Kita situ. Jadi kita dah sebut dah
Proses dia sebenarnya kita ni dua. Takhalli, buang sifat-sifat mazmumah tu, buruk sangka, dengki, dendam, kesumat, penyakit-penyakit hati. Dan dah buang tu, maka masuk pula sifat tahalli. Sebelum ni rasa riak, buang, masuk ke sifat ikhlas. Sebelum ni hati kita rasa buruk sangka, kita buang, kita kena berbaik sangka. Lawan dia, mesti ada lawan dia. Ni lawannya hak buruk tu dulu buang. Masuk ke hak baik. Masuk hak baik tu ada satu lagi lah, tapi tak masuk dalam ni, iaitu tajalli. Tajalli tu bukan sifat kita, tajalli itu Allah mentajallikan diri kita tu. Bila kita ada bersih hati masuk, maka akan jadilah kita ni rasa gerung kepada Allah, rasa takut, rasa harap, rasa nak kepada Allah, rasa nak kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, rasa berdosa dengan Allah, rasa malu dengan Allah. Itu antara hubungan kita dengan Allah tu dia panggil tajalli. Terhasilnya tajalli tadi daripada takhalli dan tahalli tadi yang kita buat. Jadi hak kita kerja kitanya takhalli dan tahalli. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Takat tu dulu malam pagi ni, malam pula dah. InsyaAllah kita akan sambung buat teknik kita berhenti pada muka surat XSVIII. Saya pun tak tahu berapa. Kita berhenti situ. Dan sifat kepujian. Sifat kepujian. Kita akan sambung lagi tu. Kita akan sambung lagi tu dia punya nota-nota kaki tu. Tengok. Sikit ya dia punya penulis tu. Tapi kita punya tuan guru tu mensyarahkan ni panjang lebar untuk memudahkan kita faham. Untuk memudahkan kita faham dengan bahasa-bahasa dia masuk sini. InsyaAllah akan datang kita sambung iaitu pada amma ba'du. Kita akan sambung, akan datang kita akan sambung amma ba'du. Amma ba'du lepas tu 22 tu. Apakah maksud amma ba'du? Okey, wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan ini mudahlah. Saya ada kitab pernah bagi tengok kitab kuning tu. Takut-takut tuan tak faham, saya pun tak faham. Dua-dua tak faham, balik awal. Wallahu a'lam. Jadi itulah mudahlah kita. Ada ulama kita menterjemahkan kitab-kitab hak mutabah, kitab-kitab Turah, kitab kuning dulu. Jadi kita baca ya lah tuan-tuan. Nak terjemah macam ni kita tak erti. Saya pun tak erti baca. Tu pun baca pun duk litapukan lagi. Apa pun yang penting pun tuan-tuan kita baca sikit tuan. Baca sikit tak apa. Yang penting kita faham dan kita boleh amalkan cukup. Kalau baca banyak-banyak tak boleh amal tak jadi apa juga. Kan? Macam saya sebut itulah. Kita ni belajar sikit-sikit tak apa, yang penting amal banyak. Jangan belajar banyak amal tak ada. Saja. Boleh tuan-tuan? Allahu akbar. Moga-moga kita mendapat redha Allah Subhanahu taala. Dan moga-moga Allah sentiasa beri taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah melembutkan hati kita, dan kita harapkan kepada Allah SWT agar kita ni Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan amal-amal soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya baik daripada Allah SWT, ya lemah ya kurang daripada saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم هذا بالله التوفيق وهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله